So, Assalamualaikum and hi. So today I would like to share about the how to determine the framework for the robotics. But for this video is in Malay language. So saya harap semua, especially local students, dapat appreciate this video. And video kali ini saya akan pergi lebih theoretical dalam robotics, which is part-part yang penting dalam analisa robot, iaitu dipanggil coordinate frame. So untuk video ni adalah video cutscene lecture saya secara online bersama pelajar-pelajar saya, dan sedikit editing untuk lebih interaktif. So saya harap video ni dapat membantu anda di luar sana, terutama pelajar-pelajar lokal yang mengambil subjek ini, ataupun subjeknya mempunyai topik-topik seperti ini. So mari kita saksikan. Robots ni dia bergerak daripada satu point ke satu point yang lain. So bila kita kata robot tu bergerak, so sebagai orang yang dah belajar robots, dia akan melihat kepada any factor dia. Okay, so akan lihat kepada any factor ni. Kat mana any factor ni bergerak? Asalnya home ni maknanya pada default, kedudukan default dia. Okay, pada kedudukan default dia, and then dia bergerak ke B, contohnya coordinate B. So kita akan melihat pada any factor coordinates ni saja. Okay, so itu saja yang kita sebagai manusia, sebagai user akan faham. You akan set coordination any factor dia. You tak akan set coordination setiap link dia. Tapi okay, macam mana sistem dalam controller tu translate dia punya coordinate any factor dia? Macam mana dia monitor? So yang itu yang akan saya terangkan dalam subsection ni. Okay, dia panggil coordinate frame. Sebelum pergi kepada any factor coordinate frame ni, sebenarnya setiap join ni mempunyai coordinate frame dia masing-masing, dan kita kira daripada join yang pertama lagi sampailah join yang terakhir. Okay, untuk dapatkan coordinate any factor join yang tu je yang kita ambil kira untuk kita control. Sebab itulah complexity robot ni. Okay, complexity robot ni adalah pada number of degree of freedom dia, ataupun DOF dia. Lagi banyak DOF dia, lagi kompleks lah kiraan translation dia. Dan translation ni dipanggil kinematics. Okay, kinematics ada dua. Okay, satu dipanggil forward kinematics dan satu dipanggil inverse kinematics. Okay, selepas coordinate frame dan homogeneous transformation ni, kita akan pergi kepada forward kinematics dulu. Sebab forward kinematics ni just untuk understand how you translate daripada angle theta tu, you akan dapat coordinate dia XYZ. Okay, dia panggil orientation position dia, any factor tu you akan dapat berapa any factor dia jika angle join satu bergerak sekian-sekian angle, join kedua bergerak sekian-sekian angle, join ketiga bergerak sekian-sekian angle, you akan dapat any factor values at the end, iaitu XYZ. Sebab itu je yang user faham, XYZ. Tapi robot dengan controller hanya faham angle saja. Okay, dia akan tahu nak gerak angle saja, sebab angle tu adalah pergerakan shaft motor. Okay, pergerakan shaft motor yang digerakkan oleh motor lah, which is controller akan bagi signal angle, okay, kepada robots. Okay, jadi kalau actual implementation, sebenarnya kalau kita lah, awak lah sebagai developer robots, engineer robots, okay, yang nak develop robots, awak intends
buat inverse kinematics instead of forward kinematics. Okay, sebab untuk pergerakan robot tu awak faham XYZ je. Okay, ini XYZ ni daripada user nak bagi pada koordinat 3, 2, 1. So macam mana nak gerakkan robot tu 3, 2, 1? So robot tu hanya faham join saja, value join saja. Sebab motor dia faham value join saja. Nak gerakkan motor tu kena faham pergerakan shaft pada certain degree saja. So that's why dia perlukan satu translation dia panggil inverse kinematics. Okay, so dia akan keluarkan nilai-nilai angle ni dan bagi kepada motor. So setiap joint akan bergerak pada angle yang berbeza-beza untuk mencapai any factor pada XYZ yang ditetapkan oleh user ataupun programmer. Okay, that's why yang kalau developer dia akan intend to focus on inverse kinematic design ataupun inverse kinematic calculations. Okay, untuk understanding ataupun untuk verification, maknanya awak nak verify balik inverse kinematic ni betul ke tak. So boleh akan pakai forward kinematics. Sebab forward kinematics ni akan masuk certain angle, keluar XYZ. Okay, so dia macam ni. So, kalau boleh tengok, saya boleh katakan dalam struktur controller robots tu, dia mungkin akan inverse kinematics mesti ada. Sebab user akan setting trajectory planning ni dalam bentuk XYZ. User akan setting dekat dia punya teaching pendant tu, dipanggil yang dia punya remote tu. User akan program kat situ, gerak A to B, A to B. So A to B tu ada koordinat XYZ dia berapa. Okay, dia akan bagi XYZ dia kepada inverse kinetic, lepas tu bawa bagi kepada controller. Okay, so controller akan bagi position pada setiap angle tu, berbeza-beza position dia. Tak tahu berapa position angle tu, kita tak tahu, melainkan kita baca balik melalui sensor. Okay, dalam controller feedback, closed loop feedback, dia akan baca balik lah angle tu. So angle tu mungkin baca dalam menggunakan encoder ke, menggunakan potentiometer ke. Okay, so boleh tengok balik orientation tu dengan masukkan daripada sensor tu masuk ke forward kinematics. Kadang-kadang ada developer atau designer, engineer, dia akan buat satu dynamics control. So dia perlukan feedback tu balik tapi dalam value XYZ. So dia bolehlah translate guna forward kinematics daripada bacaan sensor angle tu. So dapatlah XYZ semasa ataupun XYZ yang telah dikeluarkan oleh robot tu. Okay, ini saja contoh secara general lah. Sebenarnya kompleks lagi lah dari segi deep down kepada robots control tu. Okay, berbalik pada degree of freedom tadi. Okay, degree of freedom ni dipanggil independent parameters that defines its configuration. So macam saya cakap tadi, independent parameter ataupun dia punya join dia. Join tu kita panggil independent parameter lah. Okay, kalau contohnya robot Puma 562 ni, inilah basic yang biasa saya ajar. Biasa semua orang ajar untuk subjek robotics ni. Okay, kita akan membandukan Puma ataupun Stanford arm. Okay, so dan dia selalu degree of freedom ni according to the joints. Ni tak termasuk under actuated mechanism ni actuated mechanism. Okay, so dalam degree of freedom of rigid body, so sebelum kita pergi kepada robot arm, so kita pergi kepada basic coordinate frame dulu. Untuk coordinate frame ni kita start dulu dengan satu coordinate dulu. Maknanya kalau dalam robot ni satu coordinate ni, okay, akan ada pada setiap joint ni, coordinate ni. Reference frame ni panggil reference frame. Satu reference frame ni, okay, akan ada pada setiap joint. Okay, macam mana nak tentukan itu on the next ni lah, on the next section lah, bukan section yang ni. Okay, kita nak saya nak fahamkan awak dengan reference frame ni dulu. Untuk satu reference frame saja dulu. Okay, so let's say satu reference frame, satu rigid
DOF rigid body ni, so dia ada satu frame, dia akan ada satu space, di mana dalam space tu akan menunjukkan coordinate link yang terlekat pada join tu. Okey, link hanya ada, kena ingat link hanya ada bila ada antara join 1 dengan join 2 ataupun join 1. Paling kurang pun ada satu join. So, ada satu link. Okey, so pergerakan link tu adalah menunjukkan pergerakan rigid body dalam satu space ataupun satu plane. Bergantung kepada join tu. Kalau join tu jenis 2 DOF, 2 DOF macam ni, dia dalam bentuk in plane. Kalau dia bentuk 3 DOF, dia dalam space. Okey. Maknanya dia 3D, yang ni 2D. Okey. Alright, so satu coordinate frame dia akan ada pada setiap join, dan setiap join tu mempunyai kurang-kurangnya satu dimension, dan basically satu join ada 3 dimension untuk robot. Sebab apa? Kita akan lebih kepada robot yang articulated. Okay, kalau prismatic ni memang satu dimension sajalah. Okay, kalau cylindrical 2 dimension, yang sliding tu 2 dimension, mana jadi XY je. Okay, kalau articulated yang revolute tu, dia akan ada 3 dimension. Okay, alright, saya teruskan dengan contoh. Kita ada satu rigid body yang nak panah tu pada kedudukan P, koordinat pada kedudukan P. So kita akan intend to buat satu bentuk matrix Px, Py and Pz, dan selalu akan letak transpose. Sebab apa? Asalnya daripada atas ke bawah, Px, Py, Pz. Okay, ni position. Ini dalam bentuk imaginary IJK. Okay, ni dah masuk matematik ni. Alright, so contoh kita ada satu rigid body, kita ada satu pada join lah, kita pada satu join. Okay, kita ada satu rigid body yang saya buat dot-dot warna orange ni. Tak kira lah dia bentuk bulat ke, dia bentuk petak ke, ni saja saya buat petak. Okay, so dia ada satu pada kedudukan P. Okay, dia sama ada dia bergerak secara kalau dia rotation, so XYZ dia akan berubah. Okay, kalau dia bentuk rotation. Okay, kalau dia teranjak, dia ada dua keadaan. Satu dia rotation, satu dia bergerak, dia teranjak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Mana satu origin. Origin yang saya masukkan kat sini ialah yang inilah, zero ni. Zero ni adalah pada kedudukan tengah-tengah ni. Contohnya tengah-tengah shaft lah. Tengah-tengah shaft motor tu, yang dekat pada joint tu, itu adalah origin dia. Dan dia terkeluar XYZ dia tu, reference frame dia. Okay, katalah yang ni adalah warna kelabu ni yang asal, yang warna hijau ni setelah bergerak. Setelah bergerak. Okay, so dia ada reference frame, dia bergerak pada satu pusat, dia bergerak secara rotation. Ini contoh lah. Okay, ini secara matematik explanation. Okay, so relationship between components P tu, components P tu adalah position. So 0x tu adalah daripada origin X, origin ke X, ataupun along the X axis. Okay, dipanggil OX, ditanda sebagai OX. So along the X axis, confirm along the X axis dia ada satu dimension saja. Okay, so kita boleh gantikan dalam bentuk persamaan, iaitu dia ada PI saja. P1 ni adalah daripada satu coordination ke coordination yang lain. Tu dipanggil di notify sebagai P1. P0 ni adalah initial position ataupun initial, keadaan initial dia. Okay, macam tadi keadaan initial dia yang arrow hijau tadi tu,
adalah keadaan P1 dia. Okay, that's why dipanggil P1. Okay, kat dalam mathematics ni. So P1 dengan P0 mempunyai cara imaginary yang sama. Mungkin dari segi poles ataupun dari segi coordination value dia akan berbeza. Okay, so hubungan antara P initial dengan P1 ni, atau P1 adalah pergerakan baru rigid body tu pada coordination frame tu, boleh ditulis dalam bentuk persamaan matrix seperti di dalam slide ni lah. Relationship between P initial ni, kita ada XYZ, kita ambil maksimum terus 3D, dan dia ada satu matrix yang kita ambil daripada tengah ni, daripada imaginary tengah ni. Kita ada matrix ni, kita letak macam ni, kita susun. Okay, sebelah ni adalah matrix position yang baru, position asal, matrix rotational dipanggil, position baru. Okay, yang mana dia boleh simplify macam bentuk ni. Okay, so ini bermaksud daripada 0 kepada 1. Okay, so rotational ni maksud daripada 0 kepada 1. Okay, maknanya daripada bawah ke atas, 0 kepada 1. Okay, didarabkan dengan position baru, dapatlah balik position lama. Ini dapatlah balik value position lama. Okay, yang penting kena tahu rotational matrix dia berapa. So dapatlah balik dia punya initial position setelah didarabkan dengan position baru dia yang dia dah gerak sekarang ni. Okay, dia dipanggil rotational matrix ataupun dipanggil transformation matrix. Untuk case ni transformation matrix of P. Okay, alright, ni hubungan dia saya boleh ceritakan. P untuk siapa, R untuk mana matrix dia, so P1 untuk mana. Right, okay, so let's say kita ada satu rigid body daripada PO bergerak kepada PN. PN ni tak kira lah bergerak pada position pertama, position kedua, position ketiga. Kita ambil position pertama lah, mudah. Bergerak pada P1 tu adalah pergerakan pertama dia. Okay, daripada P0 tu P initial dia bergerak pada P1. Okay, so pergerakan pertama dia. So macam mana kita nak dapatkan nilai P1 tu? Okay, so apa yang kita kena buat kat sini ialah kita kena darabkan dengan rotational matrix untuk P1 dengan P initial P0. Okay, seperti yang awak lihat kat sini. Okay, so sebenarnya kalau awak tengok, okay, apa beza kat sini ialah, okay, dekat bahagian transformation matrix tu, kedudukan dia. Ini lah sangat penting, kedudukan. Okay, untuk case untuk dapatkan P1, kedudukan P1 ataupun kedudukan position baru yang nak didarabkan dengan position initial, kita perlukan matrix transformation pergerakan daripada 1 ke 0. Okay, pergerakan 1 ke 0 untuk didarabkan dengan P initial. Kalau tadi kita nak dapat P initial balik, kita perlukan transformation matrix pergerakan 0 ke 1 untuk didarabkan dengan P1, iaitu P yang baru. Okay, saya just inverse saja. So case ni kena inverse, maknanya kena inverse matrix tu. Okay, ini formula dia lah, kena inverse matrix tu. Di mana kedua-dua matrix rotational ataupun transformation matrix ni, kalau kita darab dua ni akan dapat matrix identity balik. Okay, so that's why saya kata this subject
ada satu lagi elemen yang penting kena ada dalam diri masing-masing, ialah basic matrix. Matrix 3x3, paling maksimum ni 4x4. Okay. Satu lagi basics yang kena tahu ialah about, rotational about. Okay, menggunakan right hand rules, so awak akan tahu rotational about tu positif ni di mana. So ibu jari, kita akan biasa pakai ibu jari tu ialah untuk Z. Okay, tapi untuk kita nak tahu rotational, kita pakai ibu jari tu sebagai axis. Okay, so awak genggam ibu jari, genggam jari-jari yang lain tu adalah pergerakan positif rotational. Ni sangat penting ni untuk menentukan coordinate frame dalam section homogeneous transformation nanti. Okay. So genggaman tu adalah positif, menunjukkan angle positif. Contohnya untuk Z ni, theta dia positif pada kedudukan seperti dalam gambar tu. Itu adalah positif rotation dia. Kalau terbalik tu adalah negative rotation dia. Okay. Okay. So dalam kes ni, pergerakan baru untuk XYZ ataupun X0, Y0, Z0 ni, pergerakan baru dia adalah untuk keadaan di atas. Contoh ni, dia bagi condition rotated, maknanya plate ni rotated with respect to Z0 axis, the angle is theta. Okay, maknanya about Z axis, maknanya yang bergerak secara rotationnya hanyalah X axis dengan Y axis saja. Sebab kalau rotate about ataupun with respect to the Z axis, yang bergerak hanyalah axis, yang rotate hanyalah axis X, axis Y, di mana Z ada pergerakan, maknanya 0. Matrix dia adalah rotational matrix untuk pergerakan about Z. Okay. So anything kalau pergerakan about Z, so kena darabkan dengan matrix about Z ni, iaitu inverse dia. Okay. So ini adalah formula asas dia. Okay. So formula asas dia. So untuk pergerakan baru, koordinat baru untuk XYZ, kenalah didarabkan dengan matrix rotation ni, dengan matrix kedudukan asal koordinat XYZ, ataupun boleh menggunakan formula di bawah ni. Okay. Untuk dapatkan setiap koordinat baru setelah frame ni bergerak seperti frame merah ni. For the other case, about X axis, so yang ini adalah formula asas dia. About Y axis adalah ni formula asas dia. Okay. So yang ini untuk dari segi bila awak tentukan rotation, yang mana positif dia, mana negatif dia, kena guna right hand. So ibu jari tu sebagai dia punya anak panah ke atas lah, positif dia. Okay, dan pergerakan jari-jari lain adalah rotational positif untuk Y, X dengan Z. So samalah. Okay. Ni contoh Contoh, kita ada satu keadaan coordination di mana dia punya initial dia ialah 725, maknanya X7, Y2, Z5. Okay. Transpose tu kena sense ada sebab kita buat dalam bentuk horizontal punya form matrix. So kita kena letak transpose sebab asal dia ialah vertical. So dia kata kat sini, find the results of rotating, okay, 7 to 5 with 90 degree about Z axis. So kat sini kita boleh lukis dulu satu paksi XYZ, lepas tu
dia punya gerakan dia 90 degree, positif dia ke arah tu menggunakan right hand rules. Okay, 90 degrees. Okay, dan koordinat asal dia ialah 725. Okay, so kalau awak tengok kat sini, bila dia bergerak 90 degrees about z axis, sebenarnya kita boleh buat secara grafik je. Okay, tak perlu kompleks menggunakan formula tadi tu, boleh gerak secara grafik je. Okay, let's say kita ada satu keadaan di mana new coordinate dia 90 degrees. Okay, bila dia gerak 90 degrees, kita anjak X tu pergi kepada paksi Y, yang paksi Y tu pergi anjak lagi 90 degrees, seolah-olah macam dia negatif kepada paksi X asal. Okay, so that's why X0 tu saya tanda kat situ. Saya tanda X asal macam tu. Bila dia pergi ke tempat yang baru jadi X1. Okay, jangan tanya kenapa jadi X1 tu, sebab X1 tu adalah kedudukan baru, saya tanda sebagai X1. So Y0 bila dia gerak jadi Y1. Okay, dia bergerak 90 degree, maknanya dia bergerak secara memusing pada paksi Z tu. Okay, dan Z tu saya tanda kepada Z1. Okay, so kat sini koordinat baru dia 2, negatif 7, 5. Kenapa Okay, so ini disebabkan, so kedudukan asal dia untuk 7. Okay, 7 ni bergerak untuk paksi X pergi kepada original Y. Okay, paksi X dah pergi pada original Y. So jadinya 7 tu dah jadi koordinat pada paksi Y. So then untuk nilai X, untuk nilai X tadi dah jadi paksi Y. So dia akan ambil value paksi Y tu. Okay, value paksi Y tu sebagai value paksi X yang baru. Okay, so paksi Y pula, paksi Y bergerak lagi 90 degrees ke belakang, which is paksi Y ni sebenarnya adalah negatif pada paksi X initial. Okay, so paksi X yang tadi value dia 7. So sekarang disebabkan paksi Y berada di negative value of paksi X initial, so value paksi Y ialah negatif 7. Okay, value tu tetap sama, cuma poles dia berbeza. Okay, dan Z tak berubah. Okay, hal ni awak boleh selesaikan juga menggunakan formula yang asal tadi. So actually lebih mudah sebab kita just masukkan saja value-value initial position coordination yang telah diberikan, dan kita kena pastikan bahawa formula yang kita guna adalah about axis yang dinyatakan dalam soalan atau dalam masalah. Okay, kalau Z axis, Z axis lah. Kalau X axis, X axis lah. Okay, untuk case ni Z axis, so kita just guna formula ni. Okay, and then kita masukkan nilai X, Y dan Z. So kita akan dapat exactly jawapan yang sama macam graphical method yang telah digunakan sebentar tadi. Okay, so terima kasih kerana menonton video ini hingga habis. So saya harap penerangan saya ini dapat membantu anda semua di luar sana. Please subscribe my channel, and terima kasih dan Assalamualaikum.